Assalamualaikum, Rania Hamid, Siti Ajah, Latifah Sukarjo, Kifli Zul, Rodia Syarif. Pergi mana Cik Rodia petang ni? Nur Alis, Hanisah Syafi'i, Fauziah Yusof, Zarina Izam. Zarina Izam, Ina Zarina ke? Jamilah Osman, Serianti, Everus, Nuraini Abdul Rahman, Sanimah Putri Z, Siti Atika, apa khabar Cik? Khairul Bariyah, Aisyah Muhammad Nur, Ibu Comel. Wah, syoknya kalau dapat jumpa Ibu Comel ni. Marhaini Abdul Rani, Kak Wan, Hanidah Mansur, Suzana Amiruddin, Kamsidah Adnan, Nurhani Zahamid, Zaidun Abdul Rahman, Aisyah Awang Bun, Nur Aisyah Nur, Anita Saleh, Maryam Muhammadin, Nur Sita Ngadimin. Alhamdulillah. Fatimah Umar, Anita Mak Daud ni suka duk perangat ikan patin, dia tahu. Khalijah Muhammad, Ayah Gaus, Full Nurul Aryana, Rin Ali, Salina Muhammad. Ya, apa khabar pencinta Latahzan? Syari Anson, Zuraidah Hashim, Ibu Kimlini, Syahidah Alias, siapa nama tadi? Siti Roziah Osman, Rohani Dola. Sekejap ya, saya tak boleh buka mesej handphone saya ni. Nazatul Naina, Siti Anissa Masnur, Hanisa Syafi'i, Latifah Ali, Nur Kamisa Agus, Saadah Talib. Masya Allah, Fatimah Umar, kan indah sangat syair semalam, betul? Saya mula-mula dengar tu mengulang-ulang, bukan kerana nama saya disebutkan, tapi kagum dengan penulisan syair itu dan suara anak enda. Paling tak tahan semalam dapat beberapa. Kenapa Kak Nazar? Problem ke handphone? Paling tak tahan dapat beberapa. Apa khabar Ida SPPK, Nur Aini, Saniza, Masya Allah, Siti Hazwani. Kenapa Kak Nazar punya handphone? Salimah Husin, Allahumma salli Muhammad. Paling tak tahan tu, ada orang hantar messenger, Ustazah, yang syair tu suara Ustaz Azwan je. Ustaz Azwan kata, nak pengsan aku dengar, dia kata. Allah, bila masa pula Ustaz Azwan pandai bersyair. Cik Umi Hasna. Okey sahabat-sahabat, saya hari ni macam nak nak ikutkan, memang dah tak ada ruang untuk berlatahzan hari ni, tapi saya cubalah insya-Allah untuk kita habis awal sikit, tak mengapa. Terlalu banyak sangat daripada pagi sampai ke malam hari ni. Syuhada Jaafar, sekejap lagi kita jumpa Syuhada Jaafar adalah rakan latahzan kita yang mempunyai anak istimewa. Hari ni Masjid Ustazah mengajar dekat dengan rumah Syuhada Jaafar, jadi Ustazah akan ziarah anak endanya. Anda ingin berkirim salam, nanti Ustazah sharekan ya. Baik. Ya, Ayah Gaus, Masya Allah, syahdu syahdan sungguh syair semalam. Tak boleh move on lagi. Cik ngada tak boleh move on tu dengan suara mendahayu anak anda tu. Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu nanti saya sharekan satu persatu dengan anda. Cikgu Rohana Saleh kita, Masya Allah, dia bahasakan diri dia makcik, tak muncul lagi pagi ni. Dia email kat saya, subhanallah, Kak Jamie, awak tak tersenarai dalam trip Langkawi? Masya Allah. PM Kak Jamie, ada masalah, ada hal ke? Jaga cucu ke? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa Ustazah nak cakap tadi? Cikgu Rohana Saleh, dia email dekat Ustazah syair-syair dia yang dia tulis. Oh ya ke? Subhanallah, ya ke Kak Siti Rozia? Ya, sebab dia duduk di Taman Melati, maka tak peliklah anak cikgu kepada anak-anak Kak Siti Rozia. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa Kak Nazar in action? Okay. Dia punya syair-syair, saya tak sempat nak baca semua selagi sahabat-sahabat, adalah catatan nota dalam kuliah Latahzan. Hebat kan?
Tu yang saya kongsi. Saya sebenarnya serba salah nak kongsi syair tu tahu sahabat-sahabat. Bila rasanya hujung September atau awal Oktober dia ada hantar kat saya, tapi melalui messenger. So macam susah lah, saya tak reti sangat daripada messenger tu. Allahumma salli ala Muhammad untuk dengar, baca je, mula-mula baca syair tu. Lepas tu bila dia cakap anak murid yang membacakan syair tu dapat dapat juara peringkat negeri, saya pun nak dengar, boleh tak? So dia hantarlah. Macam besoknya tu kot baru nak pergi Langkawi Ahad malam. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tanya tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Besoknya tu kot baru saya boleh dengar. Tak reti. Hantar selalunya voice note melalui WhatsApp je. Lepas tu melalui messenger saya tak reti. Lepas tu bila saya dah boleh klik tu dengar, terkesima, terpaku mendengar suara anak muridnya tu. Masya Allah, budak lelaki remaja boleh bersyair dengan suara yang mendayu-dayu. Subhanallah kan. Best lah sahabat-sahabat. Best. Bila best tu bukan apa, best bila tengok maha besarnya Allah menganugerahkan bakat kepada hamba-hambanya. Masing-masing ada kelebihan itu ini. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Syuhada Jaafar, siapkan anak-anak, siapkan my boyfriend. Boyfriend, my boyfriend is Aidan. Okey. Baik, muslimin, muslimat, kita mulakan. Okey, Kak Romana Mansuri, Singapura, apa khabar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Tersenyum sebab baca Baizura Badilisha punya komen. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Nazar nak suruh hak anak anda istimewa Syuhada Jaafar memang idol. Sebabnya sebenarnya duk suka gaduh dengan Kak Nazar ni. Dia nak hak tu haklah sendiri. Mai datang KL, mai dah boleh rentas negeri kan. Cewa, perangat ke dia. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya duk godek-godek handphone saya ni muslimat. Saya nak cari messenger daripada sahabat latahzan kita, Kak Yasmin. Kak Yasmin ni adalah jemaah saya di Masjid Al-Mu'minun Subang, Masjid Al-Falah Subang kan. Tapi tak kenapa entah tak boleh nak tengok pula mesej yang semalam tu. Bukan reti ni nak belik-belik ni. Comel tahu sahabat-sahabat pencinta latahzan ni. Dia hantar messenger ke Ustazah malam tadi, saya tidur lambat sangat. So saya rasa dekat pukul 12 malam kot dia hantar messenger tu. Dia bagi tahu, Ustazah esok godek-godek bukan godek. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, terima kasih Syardila Al-Idrus. Subhanallah. Ni orang-orang hebat ni. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat latahzan kita hantar Allahumma salli ala Muhammad tu kadang-kadang tak boleh baca-baca komen ni, dia hilang fokus. Okey, sahabat latahzan kita hantar, dia kata, Ustazah esok akan muncul lagi nama pak sedara Ustazah dekat bab 102. Saya dah tengah-tengah buat kerja tu. Apa benda lah pak sedara kan? Rupanya dia nak bagi tahu Ustazah ada lagi besok nama tu lah patut perenggan ketiga. Ada lagi nama yang semalam kita sebut. Rupanya Masya Allah dia ajar Ustazah macam mana cara nak menyebut nama pak sedara tu. Comel kan sahabat-sahabat? Sebenarnya Ustazah bukan tak boleh nak belajar sebut betulnya tu. Halo je pakar-pakar nama orang putih kita. Tapi entahlah, macam comel je. Makcik-makcik. Terima kasih anda yang sangat-sangat prihatin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kan kalau orang yang alert lah, saya minta maaf sangat kepada pakar-pakarnya. Mungkin beliau ni, ialah dia kata, mana itulah nak baca balik messenger tu tak jumpa. Dia ajarlah Ustazah nak sebut nama mana, nanti kita bacalah. Okey, dia kata mereka ini disebutkan dalam kitab Latahzan adalah tokoh ataupun pakar dalam
motivasi, tokoh dunia dalam motivasi. Betul Ustazah kan, kalau anda perasan dalam kitab La Tahzan ni, Ustazah baca sekali lalu je apa yang tokoh-tokoh barat ni bacakan. Minta maaf sebab kita kan ada pakar-pakar tersendiri. Ustazah takut juga kalau kita komen lebih-lebih tu, kita bukan ahli dalam bidangnya kan. So Ustazah lebih memilih pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh Islam ataupun muslimat dirahmati Allah, daripada ayat Quran tu sendiri dah cukup dah untuk memagari jiwa kita dengan segala keraguan-raguan. Okay? Sebab setiap bab hampir ada ayat-ayat Quran, tapi Ustazah dah berjanji untuk baca semuanya. So mana yang Ustazah rasa Ustazah tidak ahli, Ustazah tidaklah bacakan kepada anda. Sebab dalam ramai-ramai ni mesti ada pakar motivasi, semua sebagainya kan. Ini mesti nama-nama tokoh yang anda memang pelajari, memang anda tekunilah nama-nama beliau. Jadi saya minta maaf, macam saya lah, kalau saya suka dengan seorang hamba Allah ni, tiba-tiba orang salah sebut nama dia, mestilah kita pun macam kan, tu yang Ustazah nak elakkan. Takut hampa marah, Ustazah salah sebut nama. Tu yang Ustazah sebut pak saudara je. Sekian dimaklumkan. Okey, baik, kita masuk bab 102. Panjang benar muka dia Ustazah Zai hari ni. Saya kena habiskan cepat muslimat, sebab saya banyak sangat kerja. Pukul 9 saya kena masuk ke program Jawi, program besar tu, seminar untuk anak-anak remaja Jawi. Lepas tu bukan masuk Jawi tu lain, ni masuk ke program Jawi. Okey, kemudian penuhlah sampai ke malam. Malam ni rancangan dengar rancangan dengar malam ni bawa kisah masyarakat yang sedih tak dapat anak, macam tu kan, yang menguji kesetiaan. Ustazah pun tergelak masa dia orang bagi, sebab yang ni Ustazah macam tak terlibat sangat tim dengar yang lain ni kan. Ustazah pun cakap, ni ustaz tanya ni pasal apa tak ambil kami sebagai responden. Sebab pasangan yang kami nak raikan malam ni baru 4 tahun lebih kahwin, tak ada anak tau. So ustaz pun cakap, apa hal dia orang tak ambil kita je responden? Abang pun nak juga bercakap 20 tahun perkahwinan tanpa zuriat, elok je setia. Allahu Akbar. Kadang itulah kan, ada orang yang memandang masalah ni macam berat sangat. Okay, sebab Ustazah Zai pun ketika 4 tahun pertama dulu pun sudah pasti merasa apa macam dia rasa. So macam kita nak cakap kat dia, lalui je hidup ni. Allah ada bersama kita. Allah akan bantu kita macam mana untuk handle masalah kita, untuk senyapkan mulut-mulut orang yang leza di sekeliling kita. Sebab ialah antara sharing beliau ni adalah tak tahan dengan mulut-mulut orang yang asyik tanya bila nak dapat anak, bila nak dapat anak. Bawa mai sini budak tu orang tu, mai Ustazah bagi cilibuh sikit. Sedap-sedap je tanya kan, sedap-sedap. Ustazah faham sangat lah perasaan responden kita malam ni. So Ustazah macam relax sikit lah untuk rancangan dengar malam ni, sebab akan share benda yang pengalaman kita je kan. Tapi dalam dengar Ustazah bukannya bertanggungjawab untuk banyak bercakap, bertanggungjawab untuk menenangkan keadaan je. Okay, baik, hindari kegelisahan dan stres. Ibnu Ar-Rumi berkata dalam syairnya, ketamakan mendekatkan orang pada kenderaan menuju celaka. Perkataan pertama sangat deep. Ketamakan, siapa yang ada tamak. Dah ada tapi tak rasa cukup. Manusia yang tamak ni, aduh muslimat. Ketamakan mendekatkan orang pada kenderaan menuju celaka. Siapa pun tak nak celaka. Siapa pun tak nak kecelakaan dalam hidup. Tapi sekali kita simpan rasa tamak di hati, anda tak nak pergi kat celaka tu, tetapi anda mengendarai celaka itu. Anda faham? Tu dia berapa kali sebut perkataan celaka tu. Kan marah. Ada orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muslimat dirahmati Allah. Subhanallah, Zainal Abdul Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cilibuh tak pedas sangat, cili api lagi pedas kan. Masya Allah, 9 tahun ya Maimunah. Masya Allah, biasa fasa setahun pertama dengan air mata. 2 tahun pertama, Masya Allah, rasa tak nak jumpa orang. 3 Ustazah dah lalui dah semua tu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Tapi Alhamdulillah,
Semuanya boleh dijalani dengan baik. Subhanallah. Allah mudahkan bila kita ikhlaskan hati, terima sungguh-sungguh. Subhanallah, subhanallah. Lalu ije kehidupan ni sudah cukup terbaik dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sudah cukup terbaik dah apa yang Allah bagi pada kita. Syukur, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai Ustazah sebut dengan tim dengar dalam WhatsApp group kami semalam. Terkikik-kikik lah Ustazah kata, patutnya Ustaz kata patutnya kami ni jadi responden ni. Lepas tu si Izwan kata, tak apa Ustazah, malam esok saya akan mengrespondenkan Ustazah sekali. Lepas tu Ustazah pun kata kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benda macam ni kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita faham lah. Cumanya Ustazah kata yang paling best terasa seperti honeymoon sampai ke tua, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi bila dah dekat 2 tahun ni tak berpisah pula, walaupun kerjanya sebelum ni seorang kat utara, seorang kat barat kan. Itulah dah jadi tak syok balik. Kat mana tak syoknya muslimat? Tak lama lagi Ustaz nak kena buat umrah. Sebab apa buat umrah? Sebab yelah nak survey kan untuk Al-Fawaz buat program-program umrah yang akan datang. Nak rasa sendirilah. Lepas tu macam mana ni yang abang nak buat visa ni? Malam tadi dia nak buat visa. Abang buat visa sayang sekali tak payahlah. Macam tu merajuk-merajuk. Tak adalah merajuk kan. Tapi dia tahulah saya terikat dengan dengar, insya-Allah. Habis je program dengar, jom. Sebab macam-macam sahabat berita daripada Baitullahil Haram kan. Hari ni lain, besok lain, itu biasalah. Jadi semoga kawan-kawan kita yang dah sampai ke sana Allah jaga dengan selamat, insya-Allah. Balik dengan penuh kebahagiaan, bersih suci hatinya, bersih suci daripada dosa. Kemudian yang nak pergi, yang nak berangkat ni semuanya dalam kebaikan, insya-Allah. Apatah lagi nak pergi umrah, Ustazah nak pergi Langkawi hujung minggu ni bawa jemaah pun dak dikduk. Sebab kita dalam langkah berjaga-jaga semua kan. Tapi itulah dalam travel mesti ada bantuan-bantuan kiri kanan atas bawah untuk membantu kawan-kawan kita yang dah hampir gulung tikar. Itu je niatnya. Di Langkawi berapa banyak dah orang yang Masya Allah bukan tutup bisnes terus, memang jatuh muflis terus pun ada. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Baik, jadi jangan tamak, kerana tamak itu mendekatkan orang pada kenderaan menuju celaka. Ini bahaya. Sesungguhnya tamak adalah kenderaan orang yang celaka. Ibu-ibu dirahmati Allah, mungkin anda tak faham. Maksudnya kita tak nak celaka tu, tapi kita bersikap tamak. Macam orang kata, Ustazah saya tak nak ikut Ustazah pergi Langkawi, tapi dia dah duduk dalam bas nak pergi Langkawi. Anda faham? Saya tak nak celaka tu, tapi dia sedang mengendarai sifat tamak. So selagi mana anda tidak membuang sifat tamak itu, anda pasti akan sampai kepada celaka itu. Faham minta maaf ni kena sebut ni berkali-kali ni. Kan perkataan yang kita tak suka nak sebut lah. Maknanya tak ada siapa yang minta kecelakaan, kemudaratan. Tapi kalau kau tak buang rasa tamak. Tamak ni sahabat-sahabat kita pakat dewasa dah. Kita tahu apa maksud tamak ni. Allah tak pernah cukup dengan apa yang ada. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Amin, amin, amin. Semoga semua grup Latahzan akan sampai ke Baitullahil Haram. Amin. Allahu Akbar. Wallahi sahabat-sahabat, kalau saya mengelilingi Baitullah, saya iktikaf di Masjidil Haram, saya tak pernah berhenti mendoakan dengan genangan air mata. Aku nak seluruh kesayangan aku sampai ke sini ya Allah. Aku nak seluruh kesayangan aku sampai ke sini ya Allah. Dan antara kesayangan Ustazah Zai adalah sahabat-sahabat dirahmati Allah adalah Masya Allah Asiyah ya Allah Tuhan kuatkan, satukan dengan suaminya di dalam syurga. 22 tahun perkahwinan tanpa zuriat sampai sampai suaminya meninggal dunia. Ini wanita hebat sahabat, wanita hebat. Saya dah rasa dah apa yang dia rasa. Okey, insya-Allah anda wanita hebat. Kita dah pernah rasa. So malam ni Ustazah akan bercakap macam relax sis. Macam tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, sesungguhnya tamak adalah kenderaan orang-orang yang celaka. So kita tahu apakah tamak itu. Jangan pernah dah ada tapi tak rasa cukup. Patutlah kata Sayyidina Ali, siapakah orang yang takwa? Orang yang merasa cukup dengan yang sedikit. Baik, selamat datang rezeki yang cukup. Di setiap kerja keras berbuah hasil.
Cuba positif sentiasa. Positif sentiasa mengundang rezeki. Kan ada satu buku kecil tu, tulisan Fathuri Salahuddin. Fathuri Salahuddin tu kawan sepermainan kami masa kecil dulu. Dia menulis buku menjemput rezeki. So dalam syair ni Ibnu Ar-Rumi menuliskan, selamat datang rezeki yang cukup. Maknanya setiap hari, mermang pula bulu roma, setiap hari memang ada rezeki untuk kita, dan rezeki itu pasti cukup. Ya Allah, sahabat-sahabat, kenapa ya kita sebagai mak ayah, kita boleh bekalkan anak-anak kita nak balik ke college, yalah, yang dah remaja, dah besar, RM100, RM200, ataupun kita bank in dekat akaun dia siap-siap, RM500 ni pandai-pandai long untuk beli buku, untuk bayar yuran, untuk sekian. Tapi kenapa kita bekalkan anak kita yang darjah 1 ke sekolah, RM2 cukup dah? Boleh tak anak-anak kita kata, ibu mana cukup? Tak cukup apa bendanya, kau nak beli apa dekat sekolah? Bekal nugget semua ibu dah bawa kan? Contoh kan, pokpet maknya pun. Ni pokpet ni walaupun tak ada anak ni, sahabat-sahabat, pokpet anaknya ramai sungguh dekat Darul Fawaz ni, Masya Allah. Jadi tak cukup apa RM2 tu, bukan nak beli apa pun. Dah tahu dah air sirap 5 kupang contoh. Mak dah tahu dah bagi bekal ke anak remaja macam mana, bagi bekal dekat anak yang cenonet macam mana. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah yang menciptakan kita lebih tahu. Aku tahulah aku bagi rezeki dekat Muzayyanah Abdullah banyak mana, dekat tu banyak mana. Hang tak berhak nak komplain. Pasal apa dekat Muzayyanah Abdullah banyak ni, kat Rahimah Umar banyak ni, kat Aina Ismail banyak ni, kat Siti Azmahani Mamat banyak ni. Allah Maha tahu. So kalau kita tak rasa cukup tu, adalah something wrong somewhere. Sekian dimaklumkan. Di setiap kerja keras berbuah hasil. Syaratnya di setiap hari kita mesti bekerja keras. Mesti bekerja keras. Uswatun hasanah. Kita mesti bekerja keras. Okey? Jadi bila kita bekerja keras, serahkan kepada Allah, kerana hasil mutlak milik Allah, bukan urusan kita. Orang bekerja keras takkan rugi. Kadang-kadang kan orang, Ustazah siang malam kerja tak penat ke? Ustazah dah jual keropok leko, jual pizza, jual kambing perap semua, tak letih ke? Senyum je lah. Benanah juga telinga tahu sahabat. Sekian dimaklumkan. Tapi senyum je. Senyum je. Sebab kita yang tahu kenapa kita berusaha sekeras itu. Kita yang rasa macam mana nikmatnya hasil yang Allah anugerah seandainya kita bukan makan seorang saja. Ada ramai keliling ni walaupun tak ada anak nak disuap atas bawah. Orang kata, Ustazah, syoknya masyuk kiri kanan. Ustazah pun jawab apa? Hang fikir masyuk kiri kanan saja, tak fikir keluar kiri kanan, atas bawah, kan depan belakang hang tak fikir pula kan sahabat-sahabat. Jadi jawapan ni senyum je orang macam ni. Kesian sebab dia tak faham apa yang kita sedang buat. Okay? Ada orang yang dia mencari rezeki hanya untuk dalam rumah tangganya sendiri, sahabat. Dah banyak ditumpuk lagi. Ini bahasa dalam kitab Indonesia. Kerjanya hanya menumpuk harta. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita juga menumpuk harta, tetapi ditarah untuk kehidupan yang di sana. Tiba-tiba slang tukar pula. Slang nak cakap orang putih tak jadi, kita slang tukar bahasa Indon pula. Cukup. Cukupkan juga. Allahu Akbar. Surah Saba ayat 37, kita rujuk pada Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kak Nazar, kan ini bukan waktu mengiklan ini waktu nak baca Quran. Tak baik tahu orang tengah baca Quran dia duk komen yang membuatkan Ustazah tergelak pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Saba ayat 37. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Sadaqallahul azim. Kasnisah kadiran. Kasniyah. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak. Anda bila baca Quran jumpa amwal, tahu dah itu daripada perkataan mal, yakni harta. Baitul mal, rumah. Bait, rumah yang menguruskan harta orang Islam. Mal, harta. Amwalukum, harta-harta kamu. Wala auladukum, dan anak-anak kamu. Tengok, dan sekali-kali bukanlah, ni ayat nafi ni. Ada ma kat depan tu maksud ayat nafi. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, kata Allah, sedikit pun. Ya Rab, terkadang apa yang Allah sebut ni buat kita berfikir sangat dalam. Kadang-kadang dek, kerana harta dan anaklah kita ni makin jauh dengan Allah. Sepatutnya makin dekat. Muslimat dirahmati Allah. Melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Salah ke ustazah saya ada harta? Salah ke ustazah saya ada anak? Kenapa Allah sepertinya bersumpah orang yang ada harta dan ada anak ni, sahabat-sahabat, tak dekat pun kepada Allah? Maknanya Allah tu memang sajalah nak buat orang tak ada, orang banyak harta dan banyak anak ni menjauh dengan Allah. Tidak. Sebab itu Allah letak illa man amana wa amila solihah. Ada harta banyak, bagus, sama sekali tak salah. Ada anak banyak, bagus, sama sekali tak salah. Itu kan rezeki dari Allah. Kenapa nak kata salah? Bahkan itu dicemburui oleh orang sekeliling kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi hati-hati. Sebab ada anak, ada harta yang banyak tetapi tidak mendekat kepada Allah. Ini sangat bahaya. Sebab itu Allah sebut illa man amana wa amila salihat. Kalimat illa ni dalam Quran betul-betul menjentik hati. Contoh seperti wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Kita baca ayat tu, nahi, no, tak nak aku jadi manusia yang kerugian. Kenapa Allah cakap sesungguhnya semua manusia dalam kerugian ni? Sabar, sebab tu mengaji kena habis. Kita jangan kata Allah dah sumpah kita semua dalam kerugian, ustazah. Kenapa kita nak usaha lebih-lebih pula? Tudung karipap. Ampun. Ustaz Amran Bollywood, sahabat saya, bila dia ceramah dia selalu kata, kenapa orang perempuan kalau betulkan tudung mesti comel sangat dia buat macam tu. Saya terkikik-kikik gelak kat belakang. Sebab kawan-kawan sekolah dulu muslimat kan, memang kerja dia, ya ada orang lelaki kat sini duk tunjuk cara tiup tu. Masya Allah. Ya, jadi kalau dia usik tu lagi bertambah karipak, pusing lah jadinya. Tu jangan diusik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi muslimat, ayat tu sesungguhnya semua manusia dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, faham akan rugi kalau dia tak beriman, tak beramal soleh, tak berpesan-pesan dalam kebaikan, tak bersabar dalam kehidupan, kan? So kita dapat jawapan. Dalam ayat Sabah 37 kita faham anak tak salah. Wahai orang yang tidak beranak, jangan cemburu dengan orang yang beranak. Harta tak salah, semua ni anugerah Allah. Wahai orang tidak berharta, jangan cemburu dan dengki kepada orang yang mempunyai anak, yang mempunyai harta. Faham maksud? Dia kalau dah tersyasyul tu sebab terbaca komen Baizurul Badli Shah lah tu. Okey, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka sentiasa aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. Ya Rabb, kita tahu dalam banyak ayat lain Allah beri peringatan. Jangan kerana harta yang banyak, jangan kerana anak yang ramai anda leka atas dunia, lalu anda makin jauh dengan Allah. Sebab tu terkadang ujian kita apa, ibu ayah dirahmati Allah, adalah ustazah, kenapa abang long saya tu rebutkan harta arwah mak ayah saya satu sen pun tak dapat apa. Kenapa kita nak teruskan pergaduhan sehingga putus silaturahim hanya kerana harta? Abang yang tamak itu, dia sedang mengendarai kecelakaan. Anda tunggu je. Kita tak doakan kejahatan kepada orang-orang yang kita sayang. Anda tunggu je. Sebab dia tidak melakukan keadilan, tunggu je.
bahkan dia penuh ketamakan, tunggu je kecelakaan akan mendatangi dia. Kehidupan bukan untuk dunia saja, kehidupan adalah untuk akhirat. Tak pun ustazah, makin kaya je dia yang duk rampas harta orang tu, makin kaya je dia, tak ada pun kecelakaan. Kita senyum. Lagi kesian kalau kat dunia dia tak dapat azab, Allah tangguhkan azab tu dekat akhirat, azaban syadida, azaban alima, azab yang sangat pedih. Sahabat-sahabat, azab yang sangat menyakitkan. Itu yang kita tak nak. Dek, kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kerana hartanya bawa dia lupa kepada Allah, kerana anak-anaknya bawa dia lupa kepada Allah. Maka orang yang diuji seperti ustazah, okey, tak mengapa, Allah takdirkan hidup kita begitu. Jangan, siapa tadi sahabat kita yang 22 tahun suaminya dah meninggal, Masya Allah, tak mengapa, ibu yang dirahmati Allah, kita tetap ada naluri keibuan. Pandang seluruh anak-anak orang Islam macam anak-anak kita. Allah Maha tahu. Mungkin kalau dengan anak yang ramai, kita terlupa untuk sentiasa ya Rabb, bersujud dengan air mata kita terlupa. Kenapa nak menangis doa beria-ria? Dah ada segala kok, harta ada, anak-anak ada. Jadi orang yang ditahan satu oleh Allah sentiasa meratap rayu dengan Allah. So tak apa tak ada anak soleh-solehah. Fokus kepada 3 perkara yang kata Nabi, mati hanya bawa anak soleh-solehah punya doa, hanya harta yang dijariahkan ke jalan Allah, yang diinfakkan ke jalan Allah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Tak semua orang, tak ramai, sekuman sahaja yang mati membawa ketiga-tiganya. Ada anak soleh-soleha, harta pula tak ada, nak diinfakkan apa? Ada harta nak diinfakkan anak soleh-soleha, ilmu pula tak ada, nak dimanfaatkan. Anda tengok maha adilnya Allah. So jangan sibuk dengan yang tak ada. Siapa sahabat saya tadi yang tak ada anak 22 tahun tu, jangan fokus dengan yang kita tak ada. Fokuslah dengan apa yang kita ada. Ada harta, infak ke jalan Allah sebanyak-banyaknya, selebar-lebarnya. Masya Allah, anda akan rasa bahagia, tenteram jiwa. Dan ada ilmu, mungkin tak boleh berceramah macam ustazah sebab tak ada tauliah. Tu je sebenarnya berceramah hari-hari kan. Ceramah kat suami, ceramah kat anak-anak kan, sahabat-sahabat. Jadi kita nak sebutkan apa? Cakap yang baik-baik, tulis yang baik-baik, nasihatkan orang. Asal jumpa je orang, asal buka je mulut nak cakap yang baik-baik. Orang tengah ada masalah, tak jadi nak marah. Orang yang tengah retak, tak jadi nak terbelah sebab mendengar nasihat kita. Itulah ilmu yang dimanfaatkan. Semua ni akan membuka luas pintu syurga Allah untuk kita. Amin. Tetapi sahabat-sahabat, dek kerana amwal, dek kerana aulad, kita makin jauh dengan Allah. Ini orang yang paling bahaya. So kenapa kita nak stres dengan apa yang kita tak ada? Itu tajuknya hindari kegelisahan dan stres. Gelisah, stres kerana tak ada anak. Engkau nak ambil kerja Allah, memang engkau sakit. Sahabat, berkahwin, berjodoh, semua itu impian semua orang. Sahabat-sahabat, tapi tak semestinya orang yang berkahwin itu confirm dapat anak. Ya, dah melakukan hubungan suami isteri macam orang lain juga. Tapi soal nak anak atau tidak, itu bukan kerja kita. Sahabat, cuba tanya pada sahabat-sahabat kita yang diuji tak ada anak. Kalaulah anak tu kita boleh beli harga 10 juta, masukkan benih, confirm keluar daripada perut kita sebagai anak kita, boleh dibeli dengan wang ringgit. Lama dah orang buat. Lama dah orang buat. Sanggup rompak bank negara, kan? Lama dah orang buat. Tapi tidak ada mana-mana pakar pun yang mengatakan hatta nak buat IVF. Cerita dengar malam ni, sahabat-sahabat, dia ditaja dan nak mencukupkan keuangan sebab dia tidak mampu untuk buat IVF dan dia sangat berpotensi sihat untuk buat IVF. Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak bantu. Semoga usaha ini insya Allah menyeronokkan jiwanya. Tapi jangan sampai, tidak sedikit orang yang tak ada anak, usaha macam-macam, dah ada anak makin kufur kepada Allah. Tak ada harta, dah ada harta makin kufur kepada Allah. Tak ada ilmu, sekarang dah ada PhD. Jumpa orang dongak, tak nak tunduk langsung. Akulah manusia yang paling betul, korang semua salah.
nampak makin jauh dengan Allah. So Allah tahan semua ni atas pengetahuan Allah untuk engkau makin dekat dengan aku, bukan makin jauh dengan aku. Understood? Okey. Okey, nama Pak Sedara. Tak nak sebut, takut salah. Lupa nak cari mesej Kak Yasmin tu. Kak Nazah semalam handphone kenapa? Ustazah pula hari ni tak boleh baca messenger. Dah banyak sangat tak terbaca kot. Pak Sedara mengatakan, siapa yang baru join anda tanyalah mereka, apa hal Pak Sedara? Pak Sedara Ustazah ke? Ustazah tak berhenti sebut nama mereka. Okey, Pak Sedara mengatakan, angka statistik menyebutkan bahawa kegelisahan adalah pembunuh nombor 1 di Amerika. Cerita Amerika lagi. Amerika pun Ustazah tak pernah sampai. Ustazah benci ke dengan Amerika? Tidak. Ustazah sampai pun tak pernah nak benci macam mana. Tapi negara-negara barat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, angka statistik menyebutkan bahawa kegelisahan adalah pembunuh nombor 1 di Amerika. Negara maju kot, muslimat dirahmati Allah, negara kaya raya kot, awak nak gelisah-gelisah lagi. Kan kalau kita fikir, hui, mereka ni hampir mencipta kereta terbang tapi tak jadi sebab COVID. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua orang berangan tahun 2020 akan ada kereta terbang. Lah-lah dengan kita tak boleh terbang. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak payah ambil lah kerjanya Allah. Orang yang ambil kerjanya Allah pasti gelisah. Sebab kita tak mampu sahabat. Ilmunya Allah tu luar biasa. Kenapa aku tak beranak ya Allah? Aku stres ya Allah. Aku pergi rumah Mak Cik Bawang tu. Mak Cik Bawang tu tanya aku 100 kali, kenapa tak beranak lagi ya Allah? Memang kita stres. So jawapan pada muda, dulu-dulu kan Ustazah pergi tahun ke-4, tahun ke-5, bila nak beranak ni? Kan kahwin tak beranak, pegang tangan selalu. Pegang tangan anak lah pula. Cik, tanya Allah. Tu kerja Allah, bukan kerja saya. Besar tak lalat. Sahabat-sahabat. Sahabat, sebut tak lalat teringat. Anda tengok tak lalat Ustazah belah kanan ke belah kiri? Anda tengok tangan Ustazah ni belah kanan ke belah kiri? Cuba jawab. Cuba jawab. Nak marah ni, nak marah. Kenapa? Sebab bukan sekali, bukan 10 kali. Semalam Ustazah dapat satu messenger lagi. Ustazah minta maaf ya kalau anda ada di sini, tak payah cakap saya lah. Dia messenger Ustazah. Ustazah, saya tengah tengok ulangan Latahzan. Ustazah pakai tudung biru. Dia tak sebut pun bab yang keberapa. Anak saya tegur minta maaf ya Ustazah, kenapa Ustazah tu minum tangan kiri, dia kata. Jadi Ustazah pun kata, tak larat dah aku nak jawab. Tahi lalat saya belah kanan. Ya, anda nampak belah kanan? Sebab ada orang nampak tak lalat belah kiri. Ini yang bergerak ni tangan kanan saya. Kalau saya minum pun menggunakan tangan kanan saya. Tetapi disebabkan kamera, sahabat-sahabat dirahmati Allah, terbalik, kita live ni, maka anda melihat tangan kiri. Hebat pula ni ramai yang baca tangan kanan. Kak Nazah tak payah tanya lah, dah jumpa dah usap tak lalat banyak kali dah. Jadi kadang-kadang, alah, letih lah nak jawab. Ustazah boleh tak kalau Ustazah minum tu lapikkan dengan piring kat bawah, sebab Ustazah minum tangan kiri. Nehi, saya tak pernah minum tangan kiri. Tak lalat saya tak pernah berpindah ke sebelah kiri. Tak lalat saya sebelah kanan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya juga kanan. Kawan-kawan kita yang tangan kiri, sahabat-sahabat, semoga dia boleh bertukar. Untuk makan, usahakan tangan kanan. Tapi nak menulis apa semua tu kita susah kan. Itu dah memang kebiasaannya dia. Masya Allah. Dah semua jawab belah kanan. Tengok Maimunah Salim nampak belah kiri. Macam mana Maimunah Salim boleh nampak belah kiri? Satu, Maimunah Salim tak pernah berdepan dengan Ustazah mungkin. Kedua, Masya Allah. Jadi tak payah nak marah lah kan, comel sebabnya Ustazah cakap, akak kena dengar hari-hari kuliah saya selalu sebut saya minum tangan kanan. Sebab kesian ada orang yang kan, ada yang buat live makeup lah, apa, makan-makan apa kan. Orang kecam mereka tahu, makan tangan kiri, pakai je tudung. Padahal mereka tu makan tangan kanan. Hampa ni tak ahli dalam live-live ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak cakap pula. Tapi baguslah kakak tu, dia minta maaf Ustazah, budak-budak dia nampak je. Tegurlah Ustazah Mama tu kenapa dia pakai tangan kiri. Kita pun senyum je lah. Okay, jadi tolong-tolong sampaikan.
Tengok Nur Farahin Rosli kata, ada efek kamera. Okay. Aina Ismail nampak kanan. So maknanya handphone masing-masing ke macam mana? Kalau tengok Ustazah guna handphone nampak belah kanan, sekiranya guna tab memang nampak kiri. Oh macam tu pula. Saya pakai tab memang dia jadi terbalik. Tapi bila saya pakai laptop dia jadi betul. Betul pula tab lalat aku ni belah kanan. Habislah dunia tipu-tipu kan. Kita semua tertipu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan Sherry Anderson, kesian Ustazah nak kena explain banyak kali sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, teruskan. Mana habis dapat saudara saya punya nama tadi tak nak sebut. Kegelisahan di Amerika, pembunuh nombor 1. Na'udzubillah, jangan berlaku di negara kita. Walaupun dalam pasca Covid ni sahabat-sahabat dah berlaku dah yang bunuh diri. Semalam Ustazah live dengan PKD Baling. Pakar-pakar motivator, kaunselor menyebutkan apa? Sehari lebih 100 kes perceraian didaftarkan. Kerana stres, duduk di rumah stres. Allahu Akbar. Yang Ustazah ni pula hari ni saja lepas saja ni Jawi, lepas di Jawi kena gerak ke Sungai Choh. Sungai Choh tu daripada rumah Ustazah hampir 1 jam. Tapi sebab Ustazah sayang dengan depa dah lama mengajar, takkan Ustazah nak kata malas aku nak pergi kat depa ni. Setiap perjalanan pusingan tayar Ustazah semoga mengundang pahala di sisi Allah. Selagi Ustazah larat sahabat pi. Lepas tu kadang-kadang nak makan pun tak dan tau sahabat-sahabat. Sebab tu hari ni Ustazah nak pergi ziarah anak enda. Aidan, anak istimewanya Syuhada Jaafar sahabat kita dekat dengan masjid. Lepas tu nanti dengan ustaz adalah masa nak makan. Sebab Ustazah memang tidak akan makan di luar bila Ustazah seorang. Jadi bila berdua-duaan dengan Jaja, dengan ustaz memang tembun dah perut, kerja makan saja. Tapi kalau seorang-seorang akan singgah Petronas ke, beli roti ke, air mineral, itu je. Lepas tu nak pergi next class pukul 2.45 petang dekat Rawang. Takkan Ustazah nak balik KL pula lagi. Kan stay dalam kereta Sandor, kan seat. Satu kelas ke satu kelas. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Benda macam gini kita nak sebutkan, subhanallah. Apa yang kita lalui dalam kehidupan ni muslimat dirahmati Allah adalah benda yang kita fikir ni. Kita fikir macam mana kita nak gembirakan orang lain. Macam mana kita nak tunaikan hajat orang lain. Supaya kita aim, target kita kelak di akhirat saat aku tak ada siapa nak tolong, Engkau tolong aku ya Allah. Engkau mudahkan urusan aku ya Allah. Engkau bantu aku ya Allah. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. So jangan kita ambil kerjanya Allah. Pasti kita akan gelisah kerana kita tak akan mampu. Allah tu pemilik langit dan bumi. Kau setakat pemilik rumah teres 2 tingkat, tak payah nak berlagak sangatlah. Sekian dimaklumkan. Selama beberapa tahun berlangsungnya Perang Dunia Kedua saja, jumlah tentera kami yang mati lebih kurang seramai 1/3 juta orang, katanya di Amerika. Dan pada saat itu juga penyakit jantung telah memakan korban seramai 2 juta penduduk. Seramai 2 juta penduduk. 1 juta di antaranya penyakit jantungnya disebabkan rasa gelisah dan stres. Jumpa doktor. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, 2 juta penduduk kena serangan jantung, sakit jantung. Bila doktor rawat dia, didapati kesimpulan kepada punca sakit tu rasa gelisah dan stres. Sebab tu bab 102 Dr. Aid Al-Qarni memfokuskan hindari kegelisahan dan stres. Hindari kegelisahan dan stres. Baik, penyakit hati adalah penyebab utama yang mendorong doktor, pak saudara, tak tahu nak sebut, mengatakan para pekerja yang tidak tahu bagaimana menghadapi kesedihan akan mati lebih cepat. Anda yang tak ada kitab mesti tertanya-tanya, kan betul ke dekat kitab ni ada tulis pak saudara? Tak ada sayang-sayang sekalian. Tak ada. Sebab tu kalau ada kitab kita boleh sengih je dengan Ustazah sebut pak saudara. Macam-macam lah Ustazah ni. Sekian dimaklumkan. Okey, muslimat dirahmati Allah. Penyebabnya sangat masuk akal. Dan permasalahan ajal memang telah Allah tetapkan. Tengok tadi dia kata apa? Para pekerja yang tidak tahu bagaimana menghadapi kesedihan akan mati lebih cepat. Para pekerja, anda pekerja ke anda suri rumah bulatnya mata? Para pekerja yang tidak tahu bagaimana menghadapi kesedihan akan mati lebih cepat.
Semoga kita yang belajar tentang la tahzan, jangan bersedih, Allah panjangkan usia kita. Amin. Jangan pula kempen lepas ni, siapa nak panjang umur, jom join la tahzan. Saya tak cakap, anda yang cakap. Maksudnya, teori mereka mengatakan para pekerja yang tak tahu bagaimana, ialah duk sedih. Sahabat-sahabat, saya faham hadisnya Nabi, hubungkan silaturahim dengan menyambung-nyambung-nyambung, menjaga silaturahim, dijamin oleh Nabi panjang umur dan murah rezeki. Tak faham kan? Apa kena mengena Ustazah sambung silaturahim, panjang umur dan murah rezeki? Masya Allah, rasa gembira jiwa. Panjang umur tu bukan maksud siapa paling tua antara kita. Sebenarnya siapa yang paling bermanfaat kepada manusia lain antara kita. Umurnya muda masa mati. Tengok Ustaz Wan Ainuddin, qari kita, ditangisi oleh beribu-ribu anak muridnya yang masih dahaga kerana ilmunya. Meninggal muda, tapi amalnya tua. Ada orang tua bangka renta, tetapi amalnya masih terlalu muda. Sahabat, lagi-lagi kalau kita putuskan silaturahim, orang tu menyampah bila orang tua ni nak mampu, bila orang tua ni nak mampu. Orang duk doa buruk je kat dia. So walaupun dia macam baik, tapi sebenarnya dia dikelilingi doa-doa tidak baik. Anda faham? Subhanallah sahabat-sahabat, apa Nabi cakap tak pernah salah, apa Allah cakap lagilah tak pernah salah. Dalam surah Ali Imran 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Masya Allah, tabarakallah. Kita takut sahabat, tak lama lagi Malaysia akan diisytiharkan endemik, bukan lagi pandemik. Apa kau bondo maksud Ustazah? Kita memang dah tak just stay at home macam dulu. Kita dah apa orang kata, dah tak seketat dulu SOP-nya. Sendiri mau ingatlah dah setahun setengah ni hang nak buat macam mana pun keluar, pandai-pandailah hang jaga diri hang. Orang kena COVID ni nanti dah macam orang sesema, sikit-sikit sesema, sikit-sikit masuk hospital. Yang kuat bertahan, kuatlah. Yang Allah kata belum ajal, hiduplah. Tapi yang Allah kata ajalmu tiba. Sebab COVID itu matilah dia. Tapi kalau Allah kata ajal belum tiba, sahabat-sahabat dirahmati Allah, COVID dah ICU ditidurkan, bangkit segar bugar pula dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak mati pun. Jawapannya kerana kita terlalu yakin, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Masya Allah, tabarakallah. So tak rasa takut. Tak lama lagi Ustaz Azwan akan ke Mekah, Ustazah Zai berada di rumah. Sahabat-sahabat, kita hari-hari bercakap tentang kematian. Bukan kita tak takut, tapi saling mengingatkan, buat persiapan. Apapun yang berlaku. Sahabat-sahabat, baru ni Ustazah pergi jumpa doktor di klinik. Sebab Ustazah duk rasa lately ni macam ada sakit di dada, tapi bukan macam susah bernafas ke apa, rasa okey, tak ada rasa semput apa okey, tapi macam di tulang dada. So jumpa dengan doktor. Doktor pun kata itu macam muscle dekat bahagian dada lah. Ustazah kata apa hal pula lah, bila masa pula aku angkat berat ni. Tapi itulah penyakit kan, rasa tak selesa tu Allah yang beri. So kita berubat, berikhtiar. Sahabat-sahabat cakap dengan Ustaz, hujung minggu nak pergi Langkawi pula. Balik daripada Langkawi abang pula pergi Mekah. Lepas tu bila kita nak jumpa, sebab ambil ubat di klinik, nak ikutkan nak pergi hospital lah, nak check semua kan. Sebab memang setiap tahun rutinnya setiap kali wedding anniversary. Sebenarnya antara saling menghadiahkan kami adalah full medical check up. Tapi muslimat dirahmati Allah, tahun lepas kami tak buat. Sebab apa tahun lepas kami tak buat? Asal nak beratur je dekat klinik, orang panjang. Klinik yang saya cakap tu lah klinik yang memang keturunan, 7 keturunan tu kan. Masya Allah, kan orang ramai. So semalam saya jumpa doktor, kemarin ni saya jumpa doktor. Saya cakap, doktor, saya tak buat pun tahun lepas medical check up. Itulah, bila nak jumpa ramai orang tu. Dia kata sebab tempat dia tu jadi macam saringan untuk COVID juga masa awal-awal dulu. Lepas tu saya kata saya tak buat pun. So ingatkan tahun ni nak buat. Tahun ni nak buat sebab dah tahun lepas tak buat. Lain kali lah datang, dia kata. Lain kali datang untuk apa?
untuk puasa lah dulu. Saya datang masa tu dah lepas asar, kan. Lebih baik lah, dia kata. Okey. Kita pergi tu nak buat dah. Lepas tu dia kata datang lain kali. Dia tak tahu lain kali aku ni hujung minggu ni pergi Langkawi. Minggu depan ustaz nak pergi Mekah pula. Balik tu, okeylah doktor, nantilah. Dia jangan tahu sahabat, sekali kita ada masa, bila dah okey nak buat tu, dia tak boleh tangguh. Tapi silap saya lah, masa tu saya balik daripada Kedah kan, memang pack sangat times. Lepas asar baru saya pergi. Tak teringat lah pula dia memang suggest kalau boleh nak buat full medical check up ni waktu kita belum makan apa-apa lagi kan. So doktor, jangan marah saya dah jumpa doktor. Okey, baik muslimat dirahmati Allah, banyak pula sembang ni Ustazah Zai ni. Sangat sedikit sekali orang Negro dan Cina di Amerika yang diserang penyakit jantung. Sangat sedikit. Faridah Bahari orang Langkawi ke? Saya bawa trip. Okey, saya bawa rihlah ibadah ziarah menyuci mata di Langkawi, ibrah COVID menyuci hati. Gitu dia punya tu kan. InsyaAllah ya, ada banyak program pengisian rohani di sana untuk peserta-peserta trip lah. Sebab orang luar tak boleh masuk dekat hotel tu. Sekian dimaklumkan. Sebab para doktor itu, sebaliknya jumlah doktor yang mati kerana serangan jantung. Sebaliknya jumlah doktor yang mati kerana serangan jantung. Sekejap, salah ni. Sangat sedikit sekali orang Negro dan Cina di Amerika yang diserang penyakit jantung. Di Amerika tu yang banyak sakit jantung, khulasah para doktor ni adalah orang Amerika sendiri. Orang Negro, orang Cina yang duduk di Amerika sangat kurang. Lin Zainal, klinik 7 keturunan tu bukan nama klinik. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Comel lah sahabat-sahabat La Tahzani Lughih je. Kan? InsyaAllah Faridah Bahari nanti Ustazah akan buat live daripada sana. InsyaAllah live La Tahzan. So bila Faridah tahu Ustazah ada dekat mana apa semua, kita boleh jumpa insyaAllah. Masa mokcik-mokcik tu shopping tu boleh jumpa Ustazah. Sebab Ustazah memang tak shopping. Sekian dimaklumkan. Ustazah tak shopping, Ustazah hantar je mereka, Ustazah lepak lah kat mana-mana. Baik, sebaliknya jumlah doktor yang sangat sedikit sekali orang Negro dan Cina di Amerika yang diserang penyakit jantung. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan cara mudah dan santai. Allah sahabat. Yang pendatang menjalani hidup cara mudah dan santai. Sebab dia tahu hidup dia pagi pergi kerja, macam minta maaf sebutlah, kita pendatang kalau di Malaysia ni kan. Sebab muslimat fokus dia kerja, hantar duit kat kampung, lepas tu makan secukupnya. Dah, dia pun tak fikir dah pemimpin bertukar ke apa ke, anak nak pergi sekolah nanti nak sambung belajar tentang mana. Bahal berdenyut-denyut ni kepala ni. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, dia tak fikir dah pasal tu. Jadi bila dia tak fikir pasal tukar kabinet, pilihan raya, dia tak fikir. Dia fikir pagi pergi kerja, petang penat balik berehat, cukup bulan hantar duit kat kampung, makan seadanya, tak ada nak bermewah-mewah, nak pilih restoran mana semua, tak payah gaduh dengan anak bini kan, anak bini duduk kat kampung. Hidup mereka mudah dan santai. Sahabat-sahabat, tak ada pun kegelisahan, tak ada pun stres. Sebaliknya, jumlah doktor yang mati kerana serangan jantung adalah 20 kali lipat ganda dibandingkan para petani yang mati dengan penyakit yang sama. Ni siapa yang doktor ni, semoga panjang umur. Ini tulisan Dr. Aid Al-Qarni daripada khulasah yang dibikin oleh ahli-ahlinya Amerika. Kan maksudnya muslimat ramai kan para doktor di sana. Jadi kalau ada petani kerjanya penat membanting tulang, keringat mengalir keluar, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, balik mereka berkipas-kipas, berehat, terlena di beranda. Cewa, boleh bersyair lah pula. Tapi doktor-doktor balik rumah masih duk fikir, macam mana aku nak cipta satu ubat baru. Contohlah, pada pandai je Ustazah, tak adanya doktor buat macam tu kan. Doktor Malaysia insya-Allah panjang umur, hebat-hebat belaka. Nak cerita mereka stres, banyak fikir. Orang-orang pandai ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi petani kurang yang sakit jantung, peluh kerap keluar.
kan? Tak adalah nak fikir perancangan itu, benda-benda, tak adalah, otak tak penat istilahnya, badan je penat. Rehat, besok dah kuat balik untuk pergi bertani. Subhanallah. Sebab para doktor itu menjalani kehidupan yang diliputi dengan kegelisahan dan kekhawatiran yang tinggi. Daripada kes ni, khawatir dia nak sembuhkan pesakit, kan macam tu. Allah, moga syurgalah tempat para doktor kita. Sehingga mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Sehingga mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itulah sangat ironis. Doktor yang mengubati manusia, namun dia sendiri yang sakit. Doktor pun manusia, ada sakit peningnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadi kita saling mendoakan. Baik doktor, baik petani, baik siapa sahaja, bidang profesional, kola biru, kola putih, siapa sahaja, semuanya dalam jagaan Allah. Bila mana kita mampu hindari kegelisahan dan stres. Hindari kegelisahan dan stres. Sekian teori yang ada dibaca oleh pok-pok saudara Ustazah Zai. Dan yang paling penting, Ustazah nak merujukkan kita kepada Sabak 37 Ali Imran 145. Masya Allah sahabat, mati tetap mati. So jangan stres, gelisah, dapat tahu ada penyakit, dapat tahu sekian-sekian. Okay, sahabat-sahabat, doakan jiran saya yang positif COVID. Cikgu Noni semalam berita daripada anaknya, ya Ustazah, ada perkembangan sedikit baik kata doktor, tapi mama masih lemah. Push lagi, submit doa lagi. Tiba-tiba kami mendengar lagi sepasang suami isteri jiran kami. Sahabat, dalam pada kita dah reda sikit, naik pula lagi. Ini tadi ke malam tadi Ustazah tengok ada satu keratan akhbar tu dalam WhatsApp, gambar Khairi Jamaluddin sebelah, gambar ni sebelah, kan? Angka COVID dijangka naik dikarenakan aktiviti rentas negeri. Ustazah jawab dalam hati, hadaku kisah, kan? Dah tak larat dah sahabat nak dengar, kan? Kisah bukan tak kisah, tak cari tanya anak murid Ustazah. Tetap juga jaga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dah tak larat dah nak tengok angka. Terimalah, sebenarnya kita sedang dilatih tubi oleh Allah. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, contoh, kami nak naik ke bas di Langkawi, bukan ada nak naik bas daripada rumah Ustazah ni. Nak naik bas, Ustazah akan wajibkan semua orang untuk swab test, walaupun sudah bukan lagi syarat daripada Kementerian Pelancongan. So, kalau orang yang tak jujur, sebab tu Ustazah kata swab test dekat depan Ustazah sebelum naik bas. Macam-macam kemungkinan jadi tau. Macam-macam kemungkinan jadi walaupun dah berdaftar segala. Na'udzubillah, kita tak nak perkara yang mudarat. Tolong anda doakan. So kita just nak pastikan. Sebab apa? Itu kaedah jalan-jalan ni. Kita tak nak ambil risiko. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebelum naik ke tangga bas, tunjukkan ke Ustazah. Dulu-dulu orang test 2 line sangat membahagiakan. Yeay, menandung macam tu kan. Sekarang bila 2 line, orang akan menangis. Dulu menangis syukur kegembiraan. Sekarang 2 line orang menangis, bawa beg balik rumah, kena kuarantin. Okey sahabat, dunia dah berubah. Mau tak mau dunia dah berubah. So kita kena serahkan diri kita kepada Allah. Kan apa saja risiko. Kalau Ustazah habis tu dah tahu macam tu, kenapa nak pergi juga? Ustazah, Ustaz nak pergi Mekah macam mana? Halo, kat Mekah sudah rapatkan soft. Kat Mekah, Madinah sudah rapat-rapat macam dulu. Adakah mereka tak patuh SOP? Jawapannya, dunia sudah hidup dengan COVID ini. Semoga Allah jaga kita, ya Muhaimin, ya Salam, ya Hafiz, ya Jabbar, ya Qahar. Engkaulah Tuhan yang tidak akan mati. Engkaulah Tuhan yang maha menjaga. So please, di mana jua kita jaga diri. Sahabat-sahabat, masih patuh SOP. Kalau anda kenang-kenang dalam patuh SOP ni, di sana ada sindiran yang hebat dari Allah. Contoh, kalau Ustazah suruh, okey peserta Langkawi boleh swab test di rumah. Tengok-tengok 2 line. Contoh kan, aku nak pergi juga, aku dah bayar ni. Masuk je dalam tong sampah ni, ambil swab test aku yang dulu 1 line tu, hantar ke Ustazah kat gambar. Sahabat, Allah tengok kita. Dengan Allah tak jujur, sebab itu kamu dengan manusia pun tak jujur. So kita jujur dengan manusia,
Sebab itu siapa sahaja yang ada masalah dengan mana-mana manusia, cuba cek muhasabah. Anda pasti ada masalah dengan Allah. Tapi orang yang cantik silaturahimnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasti hubungan dengan Allah juga cantik. Maka cantikkan hablum minallah, cantikkan hablum minan nas. Pasti di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Bohong hidup ini tidak ada ujian ataupun derita, tetapi kita mampu bangkit daripada sakit itu, insya-Allah. Sahabat-sahabat, itulah dia pencinta la tahzan, sentiasa bugar jiwanya untuk menjadi manusia yang beribadah dan sentiasa taat kepada Allah. Ampun maaf, zahir batin doakan semua program saya sampai ke malam hari ini berjalan lancar. Okey, semoga kita jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum.